keadaan yang diberitahu, ini dua keadaan yang besarnya. Sama ada kita musibah, dapat musibah, kita terkena maksiat, kita taat, ataupun kita ketika menerima nikmat, kita tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita dan kita sebagai hamba-hambanya. Walaupun dalam keadaan maksiat, tetap juga kita kembali kepada Allah, iaitu beristighfar kepadanya, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dosa yang kita lakukan. Itu semua juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ketaatan yang kita lakukan itu tidak ada keikhlasan dalamnya, maka Syekh Sya'rani mengatakan bahawa sesungguhnya ketaatan itu mewarisi tuan dia, iaitu kita ini keras hati. Bila keras hati, dia lain sikit daripada gelap hati. Kalau gelap hati terus susah. Tapi kalau keras hati ni memang, kita kalau keras hati ni, kita kadang bila nasihatkan payah nak masuk. Bila cerita tentang api neraka akhirat ni, kadang buat saja je, tak tahu je, hati dah keras. Orang kata kalau dah keras ni, kalau ubi ke keras pun rebuslah mempuk juga ni. Hati keras tak boleh rebus. Kalau hati gelap lagi susah. Kalau hati gelap, na'udzubillah, nak tahu hati gelap, buat jahat rasa biasa je, suka je. Itu dalam kitab ada sebut. Tak ada rasa bersalah pun, suka, tunjuk lagi kat orang pula, bangga. Ini hati memang dah gelap, tak tahu benda salah. Itu banyak. Yang dalam WhatsApp tu, yang dalam HP tu, yang dalam HP internet tu, semua tunjuk. Buat dosa pun tunjuk-tunjuk. Itulah penyakit dia. Hati dah gelap, dah hitam. Nak cuci tu, berus dia tu bukan main lama. Nak berus dia bukan main payah. Kita kan hati keras, cara nak lembut hati keras tu, duduk dalam majlis ilmu. Kali pertama memang risau, ni tak kena, ni tak kena, kena semes lah, kena sumpit lah, macam sabar, duduk. Kalau orang cakap tu kan terkena kita. Yang orang cakap tu bukan dia tahu itu kena kita, kita terasa kena. Sabar je lah. Kali pertama sabar, duduk. Memang tak selesa, saya nak bangun, saya nak balik je. Kali kedua duduk lagi, sampai hati itu lembut. Memang hati kita keras. Baik itu ibadat yang tidak ada ikhlas kepada Allah SWT, mana tidak semata-mata kerana Allah, ada kerana lain, apalagi ada perasaan riak, itu mewarisi tuan dia, iaitu yang beribadat itu keras hati. Dan juga kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari juga tadi, boleh jadi maksiat yang orang buat yang mewarisi kehinaan ataupun hati pecah, rasa hina daripada Allah SWT. Ya, orang yang buat maksiat tu rasa hina daripada Allah SWT. Bila masuk masjid, masuk surau, masuk majlis ilmu, rasa dia lah paling teruk sekali. Hina dia rasa. Kenapa? Rasa dosa banyak. Dia perasan orang keliling dia semua elok-elok, rasa aku seorang yang teruk. Dia diam aja, tetap je duduk hanya kepada Allah saja. Walaupun dia banyak dosa, tapi dia terasa hina, terasa pecah hati, mengharapkan keampunan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Khairun, kata Syekh Sya'rani, khairun, lebih baik, min ta'atin, daripada yang taat itu, aurasas izzan wastikbaran, lebih baik daripada orang yang taat tu tetapi rasa diri dia mulia, rasa diri dia bagus daripada orang lain, rasa takabur ada.
tinggi diri, orang lain tak bagus, pasal apa tak ikut sunnah, aku seorang ikut sunnah. Rasa orang lain, mana orang lain rendah kerana tak ikut sunnah, dia je yang bagus. Yang rasa maksiat tadi tu, yang rasa hina daripada Allah SWT, rasa pecah hati, mengharapkan pertolongan daripada Allah SWT, mengharapkan petunjuk, mengharapkan bimbingan daripada Allah SWT, itu lebih baik daripada yang beribadat ini, yang angkuh, rasa diri dia hebat, yang rasa takabur lebih, yang rasa dia lah mulia daripada orang lain, rasa dia lah banyak wirid daripada orang lain, dia lah banyak ibadat. Yang maksiat berdosa tu lebih baik, mungkin yang dosa itu lebih baik hati dia. Pasal apa? Dia rasa hina daripada Allah SWT. Sebagai hamba je, sebagai hamba kita mesti rasa hina, bukan kita rasa mulia, bukan kita rasa angkuh, bukan kita rasa agung. Tidak, kita mesti rasa rendah diri. Dan kita pun kalau orang buat maksiat, orang buat jahat, orang apa buat salah pun, kita tak boleh hina dia. Nanti Allah elok kerana dia, Allah timpakan pada kita pula kehinaan. Pasal apa? Kita hina dia. Hajarul Aswad asalnya, manakala Nabi Adam AS turun ke bumi, ialah dekat syurga tu mana ada matahari. Kat syurga tu dah beritahu, syurga tu tak ada tempat yang indah, tak ada syurga tu ada jamban, tempat bulu busuk, tak ada. Mana ada. Syurga tu tempat indah, cakap pun elok-elok. Dia turun ke bumi, kena matahari, kena apa? Hitam badan Nabi, hitam kulit Nabi Adam AS. Maka untuk bertaubat daripada dosa dia, kesalahan dia, Allah suruh buat Kaabah, tawaf, dan letakkan batu Hajar Aswad. Asal batu Hajar Aswad tu dia putih berkilau, bercahaya bersinar. Bila Nabi Adam tawaf aja, batu tu cakap pada Nabi Adam AS, engkau bapa manusia, anta abul bashar, engkau bapa manusia disebabkan engkau manusia turun ke muka bumi ini sebabkan kesalahan engkau. Batu tu cela Nabi Adam AS. Nabi Adam bercakap, ya Allah, kesalahan aku ni sampai batu sama makhluk lain, sampai batu pun cela aku. Sedih Nabi Adam AS. Ya, orang yang terjerumus kerana dosa, pelaku dosa ni, memang kalau dia sedih, rasa hina, memang begitulah. Bila orang kata sedih dia, disebabkan batu telah mencela Nabi Adam, maka hitam kulit Nabi Adam tu pindah, Allah pindahkan pada batu tu, dan putih berkilau sinaran batu tu dipindahkan Nabi Adam, maka bercahaya Nabi Adam, maka hitamlah batu tu Hajarul Aswad sampai sekarang. Sebab tu tuan-tuan, bila orang salah apa, jangan kita kutuk, jangan kita hina, apatah lagi daripada pandang orang. Hendaklah kita diam, bimbing dia. Nanti Allah elokkan dia, kenakan kita pula, na'udzubillah min zalik. Itu batu. Maka begitulah. Dan Syekh Sya'rani nyambung lagi, kata dia, jangan kita dia, la yanbaghi li ahadin ay ya'tarida ala ahadin fima huwa mansubun ilal haqqi subhanahu wa ta'ala aw rusulih kama ya'taridu ala zakirin Allah katsira awil musabbihina awil talina li kalamillahi ta'ala. Tak sabil, tak patut, tak boleh seorang itu menyalahi, membantah, bercanggah atau mendebat apa kepada orang yang beribadat, menyembahkan ibadat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa juga pelakuan dia, jadi sudah disembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kita nampak orang kan bertasbih, pegang jalan, bukan tasbih tu, kita mulai panggil tasbih. Yang pegang tu bukan tasbih, sabahah. Sabahah tempat tasbih tu, sabahah. Macam tempat sujud tu sajdah. Sajdah, sabahah. Jadi sajdah tu, tikar tu yang kita buat tu di rumah tu, takut COVID-19, sajdah, tempat sujud, buat tempat sujud. Jadi sajdah ikut wazan dia, sabahah, tempat kita zikir tu, tasbih tu, sabahah. Kita Melayu sebut tasbih salah, kita Melayu banyak salah sebut. Patut sebut mahram, sebut muhrim, oh salah. Kena betulkan.
Orang yang mengerjakan haji, buat ihram haji atau umrah dipanggil muhrim. Asal bahasa Arab dia ahrama yuhrimu muhrim, isim fa'il dari bawah muhrim. Orang yang mengerjakan ihram haji dan umrah berihram muhrim. Itu orang yang mengerjakan ihram haji dan umrah panggil muhrim, ra dari bawah. Yang kakak kita, abang kita, adik laki kita, adik perempuan kita itu mahram. Mim dari atas dan ra dari atas, mahram bukan muhrim. Ni siapa ni? Ni muhrim aku, salah. Takkan ini buat umrah aku, ihram aku, salah. Ni mahram aku. Orang yang haram nikah dengan kita tu mahram, bukan muhrim. Kena betul kan. Banyak kita silap tak betul kan? Tapi kita orang Melayu kan, sebut je orang faham. Macam juga nushah Al-Quran tu, patutnya kita panggil mushaf, bukan Quran. Quran yang baca bunyi itu, macam imam tadi baca ayat sajadah, yang bunyi itu Quran yang dibaca, itu bunyi itu Quran. Yang cetak ni mushaf nama dia, tu kita silap, kita salah sebut mushaf. Tu kita kena betulkan, tu mushaf. Dan banyak istilah tu kita salah sebut, kita kena betulkan. Tapi orang Melayu faham kan, tu dia. Faham, tapi faham dia salah. Jadi kalaulah kita tengok orang jalan pegang tasbih, jangan kita macam-macam. Sini kata ni, jangan kita nak canggah apa macam-macam kata. Kita tengok orang datang jalan pegang tasbih ni, tu nak nunjuk lah tu. Orang lain tasbih juga, taklah pegang tasbih kita nunjuk orang tu. Jangan. Okey, tasbih tu, tasbih tu disembah pada siapa? Ya, mengerti Allah kan? Biarkan. Jangan kita macam-macam komplain. Itu dia tasbih, mana urusan dia sedang disembahkan kepada Allah SWT, mana bertasbih kepada Allah. Biarkan, jangan kita macam. Kita pula kata dia dah ngumpat pula dia. Ataupun orang tengah ikut makan di lutut kan, makan ikut sunnah Nabi SAW atau saprah tu. Ini apa makan gini atau dijilat jari begini. Jangan kita macam jangan, ni sunnah, habis cerita. Sunnah, habis cerita. Kerana itu nisbah kepada Nabi SAW. Ataupun nisbah kepada sahabat, pelakon sahabat yang elok, yang baik. Itu sahabat ada buat tu. Sahabat. Contohnya orang lepas wuduk kan, dia siwak, letak kat telinga sebelah kiri tu, siwak kat telinga kiri, letak. Itu Ibnu Mas'ud ke rumah Ibnu Mas'ud letak lepas siwak kat telinga. Kita letak kat kocik. Urusan itu, benda ini sunnah tu, urusan Nabi, diam yang cakap. Kalau salah bid'ah lain. Tu. Jadi perkara yang disebah pada Nabi SAW, biarkan, jangan kita banyak macam. Macam dalam majlis ilmu, bila orang tok guru contohkan sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang tersebut kuat, Allahumma salli alaihi, ataupun sebut sallallahu alaihi wasallam, kita pula apa dah orang sebut kau kuat, slow dah lah, kuat Mekah. Jangan. Dia setengah selawat Nabi, dan dia selawat Nabi tu mungkin nak mengingatkan orang lain supaya selawat juga. Itu dia. Jadi jangan kita komplain macam. Setiap perkara disembah pada Nabi, yang disembah pada Allah SWT ataupun sahabat yang mulia, jangan kita macam. Selawat atas Nabi, jangan kita buat cakap, jangan komplain macam, biarkan. Kerana kata dia, li'anna turuqa ila Allah bi'adil anfasil khalaiq. Kerana jalan-jalan ni menuju pada Allah tu, dia ada sebilangan makhluk manusia. Dan kita tahu, kita mengabdikan diri pada Allah, antara kita tidak sama. Mungkin saya bila sembahyang subuh 2 rakaat, kepala saya meraya apa ni. Mungkin sahabat saya lain ni dia elok, yang ini lain. Kalau tak percaya, cuba jawab sejujur. Lagi sama sampai sini. Tulis kita kecil, jangan tulis nama. Tadi masa sembahyang subuh tadi, ingat apa ikan sembahyang tadi? Macam-macam orang ingat, pisang tanduk, motor berisi minyak,
apa ni, kebun tak tengok ni, rotek dah mati, lepas ni warung getih kat mana, tulis saja. Kui kumpulkan. Tak sama. Walaupun merayau kepala dia kan, tak rosak apa, tak sama. Dan sekarang ni pun, tengah belajar ni pun, mungkin kepala kita lain kan, fikir apa, lepas ni pakulah nak ke mana, tak sama. Ada orang nak pergi getih, ada orang nak pergi kebun, ada orang nak tidur balik penat, ada orang nak pergi nyangkul, ada orang nak itu ini, ada orang nak noreh, ada orang nak cuti, nak rehat, ada orang nak pergi ziarah ini. Tak sama. Maka beribadah pada Allah SWT di antara seorang-seorang tu tak sama cara dia. Mengikuti Allah tidak sama. Kalau contohlah pukul 5 pagi tadi, kita buat apa? Ada yang bangun sampai tahajud, ada yang masih tidur lagi, tahu subuh azan kan pukul berapa, tidur lagi, ada masih tidur, ada yang tak tahajud, ada yang baca Quran, ada yang masak perempuan, ada yang belik-belik macam tanduk, dah masak, kan lepas ni kan goreng. Tak sama tu, itu pun kerja. Apalagi ibadat tak sama. Mana sejumlah berapa manusia begitu cara ibadat dia. Yang kufur orang kafir tak payah cakap lagi lah. Ini yang muslim ni yang beribadat. Tak sama. Bila puasa sendiri tu pun tak sama juga. Ada yang puasa betul kelas 1, ada yang kelas 2, ada kelas 3 puasa. Yang kelas bawah saya puasa kelas 3 ni, yang puasa perut aja. Puasa perut dan kemaluan je. Mana bila puasa tu lah lapar je. Sampai cukup masa buka. Pukul 12 dah ingat cendol apa, pukul 12 tengah hari dah ikat cendol apa macam ingat. Oh kelas 3. Kelas 2 anggota ni puasa juga. Yang second kelas ni yang elok. Puasa perut, puasa kemaluan, puasa anggota juga, tangan, mata, telinga semua puasa. Tak ada dengar apa-apa yang tak elok, mata pandang elok-elok aja, telinga dengar elok-elok aja. Cakap pun yang elok aja, tangan pun buat yang elok aja, kaki pun buat perkara yang elok aja. Yang kelas 2, yang kelas 1 hati dia pun puasa, tak ada lalai, tak ada dah fikir ingat itu ingat ni. Hatinya pun terus puasa, anggota puasa, perut puasa, semua puasa, semua anggota badan puasa, termasuk hati orang first class yang elok tu. Puasa tak sama. Betul ibadat seberapa banyak manusia orang, gitulah banyak cara style ibadat. Kita nak kata, adakah macam gitu kita nak kata kita lebih baik daripada orang, ataupun orang nak katakan dia lebih baik daripada kita ibadat dia? Tak boleh cakap macam gitu. Tak tahu. Penilaian di sisi Allah. Ibadat kita bukan kita suruh orang nilai, bukan untuk dihargai oleh orang, tidak. Perkara-perkara kebaikan kita buat ini sebuah poin ibadat, kita bukan suruh orang nilai, tidak minta orang nilai, tidak minta orang hargai, tidak minta orang balas. Yang kita minta balas daripada Allah SWT, minta Allah nilai, bukan manusia nilai. Wa tariqul ladzi yazunnul mu'taridu annaha la tawassala ila Allah Ta'ala bihasabi ma indahu. Karena orang ni bila dia tengok orang buat ibadat, contoh katalah wirid lepas sembahyang, kan kata ni bid'ah apa ini, dia tahu kata wirid tu ada sebut subhanallah, alhamdulillah, kan benda tu semua disembah kepada Allah SWT. Setiap benda disembah kepada Allah SWT, walaupun tu perkara terbawa, itu merupakan ibadat. Kerana apa? Ada kaitan dengan Allah Ta'ala, merupakan ibadat. Bila menyuruh pada ibadat kepada Allah Ta'ala, menunjukkan itu adalah menuju ke arah syarak. Kerana dia beritahu walikullim ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, dan kata Allah Ta'ala, bagi tiap-tiap semuanya itu kami jadikan di kalangan kamu itu syariat, jalan dan juga aliran yang kamu akan ikut. Kalau ikut syarak ni, buku lisan Arab, syarak ni tempat tumbuh air ataupun tempat punca air atau mata air. Air syarak ni kan. Bila air tahu mungkin mata air daripada gunung jalan menuju ke muara, maka siapa kalau ikut air itu, kata naik perahu ikut air itu, mesti ikut air itu. Kalau terkena perahu tu naik ke darat, tak berjalan lah perahu dia, tergendala dah. Begitu juga kita kalau perlu air, kita cari yang lain, tidak akan selesai masalah. Begitulah syarak.
Kalau syarak tak ikut yang lain, tak akan selesai masalah, malah akan menimbulkan berbagai-bagai masalah. Makin jauh pada Allah Subhanahu Wa Taala, jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tercekik, sepatutnya ambil air minum. Cekik apa makan, malu kita dah tua tak ada gigi kan, nak ngunyah pun tak hancur, telan terus, cekik pula. Sepatut cekik ambil air. Ni penyelesaian dia. Pakai syarat penyelesaian dia air. Kita ambil nasi kepal makan, hujanan kepal makan untuk lalu kali tu. Makin cekik lah. Tak selesai, makin tambah masalah. Begitulah, kalau sepatut diselesaikan, mesti diselesaikan secara syarak, tidak cara yang lain. Kadang hukum itu syarak ni, begitulah. Jadi kalau kita wirid apa walaupun malam Jumaat apa kata ini bid'ah ni, apa tahlil malam Jumaat ni, tak ada ni bid'ah gini ni, tahlil arwah ni. Sedangkan tahlil kita tahu, kita sebut tahlil sebut apa? La ilaha illallah. Setelah kita menyebut Allah, itu kalimah la ilaha illallah tu kalimah apa? Kita dah tahu kalimah tauhid. Takkan itu bid'ah, itu menjurus kepada Allah Taala. Maka bila menjurus kepada Allah Taala, menunjukkan dia menjurus pada syarak. Macam mana pula bid'ah? Itu menunjukkan disingkau aja. Engkau yang menghukumkan itu, orang lain tidak. Melainkan kalau dah ditetapkan perkara begitu, kita menyalahi, itu salah. Contoh macam wirid tu, kita tahu Nabi wirid kan maghrib, lepas subuh tu maghrib, apa ni, Nabi sebut subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian habis dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis, cukup satu kali. Itu 33. Jangan kurang, jangan lebih. Kalau kurang 33 tu makruh, lebih juga makruh. Ini perkara sunat. Bila perkara sunat menyalahi jadi makruh, tu dia. Dah ada 33 lah. Jangan kurang makruh. Jangan lebih. Tadi kurang. Sikit sangat 33 ni, 50 lah. Gasak suara Allah sampai 50. Makruh. Bukan apa-apa makruh. Ataupun ini 33 ni banyak ni, sikitlah 10 saja. Makruh juga. Itu perkara yang sunat. Kalau perkara yang wajib, semayang zuhur 4 rakaat, kita buat 2 je, yang bukan kasar jamak bila musafir. Zuhur buat 2 je, kurangkan, dah tidak sah, dah sesat, dah begitu pula, haram. Dia begitulah. Kalau ditetapkan subuh 2 rakaat lah, jangan kau pandai nambah 4 ke 3, jangan. Itu syarak dah ditetapkan. Begitu juga orang yang cakap macam kan, kita suruh dia semayang dia, engkau apa? Engkau makam apa? Aku makam apa? Aku dah tak payah semayang lagi, aku dah makam apa? Engkau makam apa? Engkau kelas kambing lagi. Aku bukan makam engkau bukan makam macam aku. Aku tak payah semayang lagi. Cukup niat apa engkau, tak payah. Lagi masjid, kita ajak ke masjid, kenapa ke masjid? Kita cakap main dalam masjid sana, tak ke masjid, main ke masjid. Ada yasin, ada tahlil ni, ada majlis ilmu. Engkau makam apa? Kau makam apa? Aku tak perlu semua tu. Tak payah semayang, tak payah apa. Dia tak tahu ke Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat sendiri, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Khulafaur Rasyidin, juga sahabat-sahabat yang lain, mereka semayang. Sayyidina Umar sendiri, walaupun syaitan takutkan dia semayang. Sayyidina Abu Bakar yang berdamping dengan Nabi, orang rapat Nabi, semayang. Nabi sendiri pun semayang. Dia nak dakwa makam tinggi tak payah semayang, kan salah macam itu. Kita nampak, kita rojok pada Nabi saja dah tahu. Kita rojok pada Nabi saja dah tahu memang orang ni salah. Tu apa hal kita rojok pada syariat, baru kita tahu. Kita menghukumkan ikut ilmu pada syariat, bukan kita ikut pada otak. Betul, kadang makin pandai kan dia makin pandai, bukan dia makin pandai, dia makin pandai. Sebabkan dia makin pandai, dia memandai-mandai. Apatah lagi kalau ada title profesor ke apa gini, itu profesor cakap ke dia? Profesor kau cakap kan salah, tetap salah. Jangan terpengaruh. Profesor cakap tu, tak payah. Kedudukan, pangkat tidak nak dikira. Ia nak dikira syarak yang kau cakap tu. Kalau betul, okey. Kalau salah, tolak.
Sedangkan Imam Syafi'i sendiri, kalau kau tahu pendapat aku salah apa itu, kau buang, lontar jauh-jauh, jangan dipakai. Semua empat-empat mazhab tu, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanbal, mereka tak ada pun suruh bukan naklah ikut mazhab aku, bukan naklah ikut aku, tidak ada, tak ada paksa, bukan naklah ikut aku. Carilah baca sejarah empat imam mazhab ni, dia tak ada galakkan orang suruh dia, tak ada siapa bercakap begitu. Bukalah kitab mereka, tak ada. Mereka cakap ikutlah aku, tak ada. Tapi Imam Syafi'i cuma cakap kalau apa nama aku salah, ke lontar jauh, jangan dipakai. Tapi bila kita ikut, di hari akhirat bila berkumpul, ni yang ikut Syafi'i sama Syafi'i, yang pandai tak ikut Syafi'i, aku tak nak ikut mana mazhab ni, aku ikut Quran Sunnah tu. Duduk kau longgok kau sama kau sana tu, tak ada siapa nak beri kau syafaat, tak ada siapa nak beri apa kau pertolongan kalau kau salah, kalau kau sesat. Tapi kita ada yang beri syafaat, iaitu ulama Imam Syafi'i rahimahullah taala. Sedangkan ulama yang besar yang hebat tu banyak bermazhab Syafi'i. Imam Haramain bermazhab Syafi'i, Imam Ghazali bermazhab Syafi'i, Imam Nawawi bermazhab Syafi'i, Jalaluddin Asyuti mazhab Syafi'i, Sultan Ulama Izzuddin Abdul Salam bermazhab Syafi'i. Banyak ulama bermazhab Syafi'i. Mengapa mereka ada mazhab? Mengapa mereka ada Syafi'i? Mereka nak akan pertolongan, ada pembimbing. Kita tak berani seorang saja. Kita ni yang nak bahasa kasar lah, yang bongok tu, apa yang degil tak apa-apa lah. Nak mana-mana pula. Ulama tu hebat-hebat tu, tetapi ada mazhab. Mana yang hebat ada mazhab, yang tak ada mazhab tu tak hebat. Melainkan sahabat tu dia ada ahli hadis tu, mazhab sahabat, mazhab ahli hadis, itu lain cerita. Dia mujtahid, dia boleh buat hukum sendiri, tak ada masalah. Tapi kita sini ada Imam Syafi'i, kita ikut Syafi'i. Jangan kisahkan Abu Hanifah, mereka ada dalil, kita pun ada dalil. Kalau mereka dalil gitu, mana cara ibadat dia begitu, kita cara ibadat kita begini. Contohnya, kita sentuh isteri yang terlapik, batal semayang. Dia Abu Hanifah contoh sentuh tak batal, jadi bila sentuh dia tak batal, dia semayang. Kita sentuh, kita ambil semayang. Maka gini cara ibadat kita, apa nak takut? Sah, ada dalil. Dia pun sentuh isteri tak batal, dia semayang, tak ambil semayang. Dia cara ibadat dia, dia ukur cara ibadat dia, dalil dia. Kita diukur cara dalil kita. Apa nak gaduh? Sama aja. Maknanya bila kita jumpa hadis begini, maknanya kita tahu bahawa Imam Syafi'i tidak beramal dengan hadis ini. Mana Imam Abu Hanifah tidak beramal dengan hadis itu. Itu saja. Oh, mana kita dah Syafi'i ambil dalil ni, tak ambil dalil ni, dalil ni Abu Hanifah yang ambil. Oh, Abu Hanifah tak ambil dalil kita ni, mereka dalil dia. Itu cara ibadat mereka, cara kita ibadat. Dengan hukum kita tetapkan, dengan dalil kita. Apa ada masalah? Begitulah. Dia kata, banyak jalan cara dia mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang faham mazhab dia, mazhab dia. Dengan cara dia, itu cara dia mendekatkan diri kepada Allah. Cara kita Syafi'i dan hukum hakam semua, hal-haram, cara kita je, cara dekatkan diri kepada Allah. Tak sama. Begitulah. Allah jadikan tu semua mudah bagi hamba-hambanya untuk mendekatkan diri pada Allah. Sama kita berzikir, cara berzikir tak tentu lagi. Ada cara orang berzikir, cara baca Quran. Pasal apa baca Quran? Baca kalimah Allah, kalam Allah, itu mendekatkan diri Allah. Atau baca selawat, dekatkan diri pada Nabi. Nabi itu dia kasih Allah. Bila dekat Nabi, dekat dengan Allah SWT. Kita berzikir, sama juga. Dah ibadat, dah tentulah. Mengapa sunat Senin Khamis? Itu cara kita dekat dengan Allah. Walaupun kita amalan kita dah baca Allah Ahad saja, itu cara kita mendekat Allah. Amalan kita cuma baca la ilaha illallah, tu lah zikir kita la ilaha illallah. Itu cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Apa kita nak bising? Banyak jalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Mengapa kita perlu bising pada orang lain? Mengapa kita nak debat berkebangkang orang lain? Sedangkan orang lain itu pun ibadat juga. Cuma cara bukan cara kita. Sebab tu banyak kadang orang yang belajar ni banyak debat orang lain. Ilmu, kita tahu ilmu bukan untuk berdebat orang. Ilmu bukan untuk kita nak memandai sendiri. Ilmu untuk mentaati Allah. Tu kata Syekh Syarani, segi adab ni kita ni, jangan kita nak janji dengan Allah nak
beramal dan ilmu semua, tak mampu kita nak beramal dan ilmu. Ilmu itu banyak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu Allah tu banyak, tapi diberi pada kita sedikit sahaja. Dan ilmu yang Allah beri sedikit tu tak mampu kita beramal. Walaupun sikit tapi nampaknya banyak. Tak mampu kita beramal semua. Yang mampu kita menggunakan ilmu tu untuk imtisalan li awamir, atau imtisalan li awamirillahi ta'ala, untuk mentaati perintah Allah. Itulah ilmu tu, untuk mentaati perintah Allah. Nak beramal macam mana tak mampu kita lemah. Kita tahu semayang malam tu, semayang tahajud berapa banyak rakaat ni tahu. 2 rakaat pun tak buat. Semayang duha tahu kelebihan dia gini, 2 rakaat tak buat juga. Padahal kat pejabat tu ada masa, kat sekolah tu ada masa free, jadual free, tak buat juga. Pencen banyak masa, lagi malas. Lagi tak senonoh. Nak cakap banyak tak. Begitulah. Mana kita mampu setakat ini, okey, kita buat je. Cuma jangan angkuh dah lah. Yang kita anggap kita baik daripada orang, jangan. Banyak cara ibadat tu. Banyak cara ikut orang, banyak cara. Kita cara kita. Kalau orang kita tengok orang pakai serban tu, biarkan. Kita sunnah Nabi serban tu. Memang Nabi cakap, ta'ammamu fa'inal malaikata ta'ammamu. Taklah kamu berserban kerana mereka itu berserban. Kita tak serban, orang pakai serban. Jangan kita macam, oh itu nak nunjuk tu sunnah. Jangan. Itu disebah kepada Nabi SAW perlakuan dia. Biarkan. Jangan kita macam-macam. Begitulah perang ibadat ini terlalu luas dan terlalu banyak. Ramai orang begitu, maka ramailah cara ibadat mereka. Kita tak tahu kita ni lebih baik. Bukan kita lebih baik daripada mereka, dan mereka pun tak kata mereka lebih baik daripada kita. Ibadat sama-sama menjurus mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama yang menilaikan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan manusia. Perlakuan baik kita, apa juga ibadat kita, bukan untuk orang nilaikan, bukan untuk orang hargai, bukan untuk orang beri balasan. Balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan manusia. Jangan minta balasan dari manusia, kerana itu ibadat kepada Allah. Jangan minta balasan manusia. Nak minta balasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita buat kebaikan, kita rasiatkan. Kalau orang tak balas, itu bukan masalah dia. Kita dah tolong orang ni kan, angkat barang, dia pindah rumah sebelah kita, dah banyak barang, ada siap, dah balik. Jangan air seguk pun tak ada, lokik betul je. Seguk air pun tak ada. Jangan minta balasan, balik minum aja, singgah warung, tak payah. Itu mana nakkan air dia betul, tak payah, balik aja. Dah, terima kasihlah, tolong aja. Betapa susahnya kalau seorang tu hati sempit kerana Allah Ta'ala, semua nak minta penghargaan dari manusia, nakkan minta balasan manusia. Sempit hati kita buat ibadat ini. Sedangkan kita tahu yang kita hanya menjurus kepada Allah SWT. Itulah kata, sama ada yang buat ibadat sama dengan dalam keadaan maksiat, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah hamba ni. Banyak jalan ibadat tu. Jangan kita nak pandai-pandai gini apa gini, dah ada ibadat itu aja. Yang ada kita buat itu aja lah. Dan kita elokkan ibadat kita. Walaupun tak dapat semua, contoh kita tahu banyak-banyak sembahyang tahajud berapa, paling buat kurang pun kita buat 2. Jadilah, tapi berterusan. Nak buat puasa Senin, puasa Khamis, oh tak mampu buat, aku lapar bagi seriknya. Tak mampu buat puasa sunat begini, kita buat ibadat lain, kita banyakkan sembahyang. Macam Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud dia tak suka banyak puasa sunat. Masa apa dia tahu letih? Kalau puasa aku letih kata dia. Tapi Ibnu Mas'ud milih dia banyakkan sembahyang sunat. Pasal apa? Sembahyang sunat senang. Tak daya berdiri, boleh duduk. Itu Ibnu Mas'ud. Yang rendah, sahabat tu rendah. Kalau aku puasa aku tak daya kata dia. Aku tak daya nak sembahyang apa ni. Dia Ibnu Mas'ud rendah. Dia pilih biar aku banyak sunat. Sunat mutlak, sunat apa, banyakkan sembahyang sunat. Malam banyakkan sembahyang sunat. Tak banyak puasa, kita banyak sunat. Kita tak daya, mungkin kita semai puasa sunat tak daya ni, dan semai sunat tak daya, kita banyakkan sedekah situ. Kita tak daya banyak gini, kita banyakkan baca Quran sebagai amalan, itu saja. Banyakkan zikir tak perlu apa modal saja, mulut aja, itu pun malas. Nyanyi 60-an boleh pula, bicara
Saya dah tu. Saya ke 60-an jadi aja. Zikir kurang. Apa jadi? Beginilah tuan-tuan. Maknanya pendekatan kita untuk ibadat Allah Taala tu banyak. Kita saja yang tidak buat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna fahma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allah faqihna faqih ahlana wa dzurriyyatina fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta